Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan di konti? Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran kembali bersama Ustazah Suraya, ditemani oleh sahabat-sahabat di konti kita, Ustazah Ziani, Ustazah Basha dan Ustazah Rashidah dari Akademi YouTuber Malaysia, serta sahabat-sahabat penonton yang di luar sana yang sedang menonton secara langsung. Jadi pagi ini kita akan bersiaran untuk Ustazah berkongsi pada kita perkongsian minggu lepas. Jadi itulah minggu lepas kita cerita tentang sabar. Hari ini kita cerita lagi tentang sabar, kan Ustazah? Ya, betul. Jadi mudah-mudahan pagi ni rakan-rakan yang di luar sana dan rakan-rakan dalam konti, mudah-mudahan pagi kita ni diberkati oleh Allah SWT dengan berpagi-pagian dengan majlis ilmu. Okey, mudah-mudahan majlis ilmu kita ini diberkati hendaknya. Jadi Ustazah, untuk tidak membuangkan masa, saya menjemput Ustazah lah untuk meneruskan perkongsian kita pada minggu lepas. Jadi dipersilakan Ustazah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Faizin. Ya, Alhamdulillah ala kulli hal. Moga-moga majlis kita ini mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya lebih baik kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Kita berpagi-pagi dalam kupi-kupi pagi, insya-Allah. Hari ini dalam tajuk kita adalah sabar ialah cahaya. Okay? Ini dia macam pelik. Okay? Sabar itu cahaya. Bagaimana pula sabar itu cahaya? Inilah orang panggil bahasa metafora, kan? Bahasa yang melangit-langit. Okay? Kalau kita nak hyperbola, maknanya menunjukkan melampau-lampau atas sesuatu tu. Jadi betapa hebatnya sabar ini kalau kita tengok dalam Quran, dalam surah Yusuf Allah sebut fasabrun jamil, sabar yang sangat indah. Sabar yang cantik. Okey, Rashidah, boleh tak Rashidah kalau sebut sabar yang cantik ni, Rashidah faham macam mana maksud sabar yang cantik? Biasa sebut muka Rashidah dia yang cantik kan? Okay, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama bersama Ustazah ni, insan hebat ni yang sangat saya segani. Alhamdulillah, seperti mana yang kita tahu sabar itu, kalau kita tengok dekat dalam ayat Quran ni ada sebut fasabrun jamil, maknanya sabar itu memang cantik. Kecantikan tu tak boleh kita nak kita gambarkan macam mana, sebab sabar tu berada dalam diri. Bukan senang orang nak sabar, sebab tu saya rasa Ustazah ni kena nak kupas sabar tu, sebab kita nak dapatkan sabar tu bukan semua insan, bukan semua manusia boleh memperolehi sabar. Macam kita stres ke apa, kita perlu. Macam mana kita nak dapat sabar tu? Bukan senang. Tu yang kita nak kupas tu Ustazah, sebab itulah kita kata sabar tu cantik, sebab bukan senang kita nak cari, nak tempatkan sabar tu dekat dalam jiwa kita, dalam hati kita ni. Okey, Rashidah ni kita tanya soalan ni, dia minta kita kupaskan. Okey. Kalaulah kita tengok kepada para alim ulama, apabila dia mengupas tentang fasabrun jamil, maksudnya sabar apabila berhadapan dengan sesuatu tanpa berdengus, tanpa tanpa melawan ataupun tanpa protes, tanpa memberi alasan, terima seterima-terimanya dengan penuh keyakinan. Ya Allah, di sebalik sabar ini pasti ada hikmah. Maknanya cantiknya hati kita berlapang dahja. Jadi betul lah Rashidah kata, cantik itu berada di mana? Di dalam hati. Okay? Cantik itu di mana? Di dalam hati. Okay, jadi sekarang kita akan masuk bagaimana tentang kupasan buku pesan-pesan sabar daripada syarah hadis Riyadhus Salihin daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Okay, dengan
dalam bab pesan-pesan sabar, iaitu hadis yang pertama yang diambil, yang disusun adalah daripada hadis riwayat Muslim 223 dan juga At-Tirmidzi 3517, iaitu yang berbunyi, okey, mungkin kita boleh paparkan supaya semua penonton dapat melihat hadis ini. Okay. Yang berbunyi, wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh was-salati nur was-sadaqah burhan was-sabru dhiya wal-Qur'anu hujjah wal-Qur'anu hujjatan laka aw 'alaika kullun nas yaqtu wa ba'i'un nafsah fa mut'iquha aw muqibuha. Panjang bunyi hadis ni. Okey. Kalau benar kita ni cinta pada Nabi SAW, rasa seronok kalau kita nak baca hadis. Kan? Kalau Faizin suka tak baca hadis? Suka baca hadis, baca matan dia ke baca makna kalau Faizin? Pandai sangat. Faizin kalau buat hadis baca mana? Baca matan ke baca makna? Baca makna Ustazah. Baca makna, kenapa? Tak cukup ilmu lagi nak baca, nak tak apa ni, orang tak menutup habis lagi. Okey, kita tanya Basha lah, Muallimah Basha, sebab dia belajar dekat Jordan. Okey, kalau baca hadis suka baca yang matan dia ke suka baca makna hadis dia tu? Suka baca matan sebab dia macam kita lebih faham. Okey. Matan hadis. Betul kan, kalau kita baca hadis, beza kita baca dalam bahasa Arab dengan kita baca dalam bahasa Melayu. Okay, nikmat dia, Allah bagi nikmat bahasa Arab. Okay, insyaAllah lepas ni Pak Izin akan mula start belajar kan. Okay, hari ni kita tahu kan Quran dengan hadis adalah peninggalan daripada Rasulullah SAW buat kita. Jadi kena berbaik-baik, kena bercinta-cinta dengan hadis dan juga Al-Quran. Okay, Allah, Nabi sebut apa? Daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Okay? Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Okay? Nak cerita tentang sabar, tajuknya sabar. Nabi bawa mula-mula nak sabar, mana mungkin boleh sabar kalau tak ada bersih. Bersih ini kalau kita tengok bukan semata-mata bersih luar, tapi dia kena bermula daripada bersih dalaman. Kalau hati kita tak bersih, kalau hati kita stres, kita boleh nampak pada reaksi muka kita kan, pada sekeliling kita. Tapi kalau kita tengok tempat tu bersih, hati kita pun tenang. Betul tak? First kita akan nampak adalah tentang kebersihan. Tenang ke tak tenang. Allahu Akbar. Jadi nak cerita bab sabar, jangan sibuk-sibuk nak cerita bab sabar, lagi tak bincang dulu bab kebersihan. Jangan duk sibuk kita nak bincang bab solat kalau tak betulkan berwuduk. Betul tak ni? Kalau kita tengok kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ada tak Al-Quran ajar kepada kita cara solat? Ada tak? Dalam Quran? Iziani, dalam Quran ada tak? Iziani pernah baca setakat yang ilmu Iziani ada lah. Diajar cara solat. Ada ke tak ada? Saza, Ya? boleh dengar suara saya Saza? Tak apa, jelas lah soalan Saza. Tak jelas. Okay, Ustaz, Boleh Saza ulang? dalam Quran ada tak Ya. diceritakan solat daripada angkat takbir, lepas tu rokok, lepas tu sujud, lepas tu i'tidal, lepas tu tahiyat, ada ke tak ada? Ada. Ya, dalam Al-Quran. Dia dalam Quran ni dia menceritakan tentang solat tapi dia lebih detail dalam hadis. Okey, maknanya Detailkan dalam dalam hadis. Quran dia suruh saja, dia tak cerita Ya. kan?
Betul. Tetapi dalam Quran detail dia cerita cara berwuduk. Nampak tak? Betul. Cara wuduk ada dalam Quran, tapi cara solat tak ada. Apa yang kita nak bawa? Itu yang penting kepada kita. Ma la yutimul wajib illa bihi wal wajib. Iaitu ini ada titik. Apa yang menyebabkan sesuatu itu wajib, jadi hukum yang bawa kepada perkara yang wajib itu hukumnya menjadi wajib. Jadi maksudnya kalau kita nak bincang bab sabar, mana mungkin kita boleh bincang bab sabar sebelum bincang bab at-tuhur, sebelum bincang dalam bab kebersihan. Okay? Allahu Akbar. Sebab tu Allah, dia sebelum lantik Nabi jadi Nabi, Allah bersihkan dulu hati Nabi ni. Berlapang dada, kasih kepada anak-anak miskin, anak-anak yatim, suka tolong orang, bersih hati dulu. Ini namanya proses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah nak bersihkan hati ibu supaya betul-betul ada sifat mencintai. Allah suruh bersih hati kita, rasa tak jijik dengan najis. Sebab tu daripada baby, anak kecil, kita kena basuh berak dia, basuh kencing dia. Betul tak? Akhirnya kita tak jijik. Kita dah bersihkan hati kita, berlapang dada. Sebab lepas ni kamu akan berhadapan dengan masalah anak yang lebih teruk lagi. Banyak lagi cabaran-cabaran. Nak sabar. Betulkan dari sudut bab kebersihan. Allah Akbar. Nampak kan? Selama ni kita tak nampak pun. Bincang bab sabar. Tapi kita tak pernah nak relate dengan kebersihan. Kebersihan. Betul? Betul tak? Lepas tu yang kedua, Nabi sebut dekat sini. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Syukur pada Allah itu memenuhi timbangan. Maknanya lepas dah bersih, maknanya luaran settle, dalaman settle. Kemudian kamu ucap dekat mulut. Jadi orang beriman. Maknanya nak sabar, mesti ada rasa dalam jiwa ni syukur, sangka baik dengan Allah. Bukan terus tiba-tiba boleh sabar macam tu, tak boleh. Nak dapat sabar ni. Mulut ni sentiasa kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Contohnya hari ni kita Alhamdulillah. Allah pertemukan walaupun di alam maya, dapat perkenalan dengan Izian ni. Pak Izin dah jumpa dah sebelum ni. Dan dapat berjumpa dengan Rashidah, Alhamdulillah. Moga-moga Allah memberikan Rashidah ni betul-betul menjadi orang yang Rashidah. Orang yang bijak, boleh tunjuk kepada orang lain. Pak Izin benar-benar menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Izian ni dah tahu lagi. Tak? Nak bagi doa. Dan Bashirah, insyaAllah benar-benar memberikan berita kegembiraan kepada orang. Siapa duduk dengan Bashirah, insyaAllah dia akan dapat rasa bahagia. Tak kira. Budak suka duduk dengan dia. Tak? Orang dewasa pun suka duduk dengan dia. Orang tua pun suka duduk dengan dia. Tak? Okay, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okay, jadi jelas tak? Melalui hadis ini kita nampak satu kritikan. Okay? Kan sebenarnya kita baca kalau orang tak kenal dekat kita, kita jangan ambil kat sini kan. Tengok dulu rintikan satu persatu. Kemudian disebut dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Tamlaan. Lagi apa dia? Merasa di dalam jiwa kita. Rasa terpuja. Subhanallah. Ini adalah sesuatu yang terpuja. Ustazah Suraya. Ustazah Suraya, mikrofon sound tu macam tenggelam timbul lah. Boleh sebab kita dengar pun tenggelam timbul lah Ustazah. Boleh ada ijazah apa-apa tak? Alright. Terima kasih Ustazah Bashirah. Okay. Sekarang kita kita teruja tak apabila Allah bagi sesuatu dalam hidup kita? Sama ada ujian dalam bentuk bala ataupun ujian dalam bentuk nikmat. Teruja ke tak teruja? Ini benda yang Nabi sebut, kena disebut Subhanallah. Suci engkau ya Allah. Rasa teruja. Seronok. Jangan Allah. Kita rasa macam teruja. Allah Akbar. Hebatnya engkau wahai Allah bagi sesuatu ini. Sebab tu sebelum kita nak bincang sabar ialah cahaya, pada minggu lepas kita dah bincang bentuk-bentuk sabar, iaitu sabar untuk melakukan ketaatan.
betul kan? Sabar berhadapan dengan ujian, sabar tak buat maksiat. Jadi sekarang kita teruja tak? Kita kata alhamdulillah ya Allah, pagi-pagi ni kalau tak ada program ni, besar kemungkinan sibuk dengan urusan dunia kot. Tapi dengan sebab ada program ni, tinggal sekejap, tak apa, setengah jam je kan boleh duduk. Allahu Akbar, terima kasih Allah pilih aku untuk berada di dalam majlis ilmu. Betul tak? Rasanya Faizin lah kalau Betul. tak duduk dalam majlis ni sebagai yang duduk betul-betul depan kamera ni, sekadar pendengar, agak-agaknya fokus ke tak fokus? Ulang balik Ustazah, saya tak jelas. Tak jelas, mesti suara Ustazah tak apa clear ni. Okey, kalau Faizin lah sebagai pendengar sahaja sekarang ni, Iya. agak-agaknya fokus ke tak fokus untuk dengar majlis ilmu ni? Mungkin orang kata possibility nak fokus tu separuh, nak tak fokus pun separuh sebab banyak gangguan-gangguan kan? Betul. Maksudnya sekarang ni kita rasa teruja tak Allah pilih kita untuk berada di dalam depan ni, kita kena tolak tepi semua yang lain. Betul. Akhirnya Ya, kita sangat. fokus. Allahu Akbar. Sebab tu Allah, kita bukan tak boleh duduk dalam majlis ilmu, tapi apabila Allah bagi kita tugas, itu tandanya Allah nak kita fokus pada ilmu. Kalau tidak kita tak boleh fokus. Kita kan rasa lah bukan tak penting-penting, tapi alah nak layan anak lagi, nak bersih rumah lagi, banyak lagi tugas-tugas yang lain ni kat rumah. Subhanallah walhamdulillah, apabila kamu teruja, kamu syukur. Okay, subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Tidak? Jangan sibuk nak cari salah orang. Okay? Tapi kena teruja. Subhanallah. Okay? Allahu Akbar. Tamla'anu ma bainas sama'i wal ar, memenuhi langit dengan bumi. Okay? Allah buat gambaran itu dari sudut pahalanya dan menunjukkan bahawa kita kena mi'rajkan. Kena melangit rasa, ya Allah, nak ke tak nak pahala daripada Allah ni. Mana mungkin dia akan melangit tinggi, dia akan boleh pergi. Kalau kita hanya sekadar subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Tapi otak kita tak pergi. Sebab tu mi'raj ini perjalanan akal kita, hati kita. Nak pergi, ya Allah, aku nak pergi jumpa dengan Allah. Jadi bahasa yang Ustazah nak guna apa dia? Ringankan diri. Maknanya jangan beratkan diri untuk fikir urusan dunia. Ringankan. Tak apa urusan ni. Jadi kita ringankan. Akhirnya kita akan pergi. Okay? Ustazah pinjam kata-kata Ustazah Nahafizah Musa. Okay, sebab itu adalah guru Ustazah yang memang bawa Ustazah dalam arena ceramah ni. Tidak? Dia kata apa? Saya nak jadi orang kayangan. Pelik tak bunyi dia? Rashidah nak jadi orang kayangan tak? Dah lah sama sekolah, sama universiti dengan Ustazah Nahafizah Musa ni. InsyaAllah. Nak jadi orang kayangan tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Orang kayangan tu orang yang macam mana? Pada Rashidah nak saya, jadi. saya nak jadi orang kayangan tu seolah-olah macam kita ni berada di atas. Maksudnya kita boleh pergi ke sana, pergi ke sini. Kalau boleh, kalau kita cuba libatkan semua. Tak adalah kita macam kalau boleh kita elak daripada sebut perkataan tak boleh. Macam contoh, Ustazah Basha ni kata, Rashidah esok tolong jom sama-sama join. Sebenarnya, alamak pagi tu kan kita macam-macam nak kemas, nak masa free kita tu kan. Tapi kita kena elakkan daripada kita sebut perkataan tak boleh. Alamak kejung ke saya tu. Okey, boleh. Okey. Okey. Ya betul. Maknanya kita ringan-ringankan badan kita terbang. Jangan anggap satu benda ujian yang Allah bagi tu memberatkan diri kita. Asyik fikir je. Jadi kita tak boleh keluar. Okey? Ringan-ringankan. Seperti mana burung kan? Burung boleh terbang tak? Sebab apa? Dia ringan. Walaupun Boleh. dia berat tapi dia ringankan. Dia tak fikir benda urusan kat bawah ni. Kat dunia ini. Allahu Akbar. Allah. Jadi kemudian disambung apa? Apabila kamu dah hiaskan kebersihan, lepas tu kamu telah merasai dalam jiwa kamu rasa syukur, rasa baik sangka dengan Allah, rasa teruja, kemudian kamu bawalah diri kamu kepada Allah melalui apa? Salati nur, cahaya. Salat itu adalah cahaya.
yang bimbing kamu bawa kepada jalan yang baik. Jadi dengan sebab cahaya ini, nak pergi macam mana kalau tak ada cahaya? Allahu Akbar. Jadi kita akan rasa seronok tak apabila panggilan solat itu dipanggil. Ya Allah, terima kasih Allah. Ustazah kan teringat. Dulu-dulu tak faham sangat masa sebut hadis Nabi kata kepada Sayyidina Bilal lah, Sayyidina Bilal. Dia kata apa? Arihta bis solah. Rehatlah kamu dengan solat. Tak berapa faham dulu. Tapi sekarang ni baru faham. Maknanya selepas mencuba memahami makna rehat tu. Rupa-rupanya orang yang penat kan, Bilal ni kan seorang hamba. Jadi dia terlampau penat. Tiba-tiba kita apabila penat, hendak tengah buat kerja, tiba-tiba ada orang kata, okey rehat. Seronoknya. Kan? Kalau tidak ada alasan solat, tak boleh nak rehat. Tapi sekarang solat itu telah menjadikan sebab, ya Allah bestnya boleh rehat, boleh solat. Ya Allah dah boleh rehat. Kita boleh jumpa dengan Allah, nak cerita apa-apa pun dengan Allah. Okay? Jadi oleh sebab waktu rehat yang paling ideal untuk kita jumpa dengan Allah bila masa waktu tengah malam. Yang kita dah sebut pada minggu lepas melalui doa Rabbi iaitu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahu Akbar. Okay? Power tak powernya Allah tunaikan semua hajat kita, Allah hilangkan semua masalah kita dan Allah bagi rezeki kepada kita daripada sumber yang tidak kita sangka-sangka. Okay? Inilah dia powernya solat tahajud. Okay? Nilai kepada cahaya. Jadi Allah nak bagi tahu betapa powernya malam lalu Allah sediakan untuk kita Lailatul Qadar. Okay? Dan kita sedang berada di fasal terakhir ini untuk sama-sama jangan tertinggal. Okay? Semoga semua yang ada bersama dengan kita pada pagi ini, insya-Allah Allah akan izinkan untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Okay? Amin ya Allah. Okay, kemudian dia kata apa? Wasadaqah burhan. Sedekah itu akan memberikan petunjuk. Burhan ini maksudnya dalil. Okay? Bukti. Bukti kepada kita dah nampak cahaya tadi. Ya Allah, apalah artinya dunia ni? Kan? Jadi aku sekarang nak simpan apa yang aku ada sebagai saham akhirat. Nak simpan ni. Sebab tu seronok nak bersedekah. Bukan nak sedekah sebab kesian dekat dia. Okay, dia miskin, kita bagilah kat dia, kesian pula kat dia. Bukan kesian ni. Kita sedekah kerana apa? Burhan. Bukti bahawa kita dah nampak. Allahu Akbar. Aku nak hidup akhirat. Aku nak simpan semua benda ni. Aku nak bawa macam mana? Tak boleh nak bawa. Sekarang kita transfer menjadi dia adalah pahala. Nak transferkan ni. Allahu Akbar. Jadi kita kena kirim. Okay? Melalui sedekah. Sebab tu kita sebut sedekah, kita membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panjang pula hadis ni kan. Wasabru dhiya. Sabar itu adalah cahaya yang bersilau-silau. Okay? Cahaya yang kita sebut dhiya ini, cahaya yang memancar. Maksudnya apabila kamu sabar, orang akan nampak, ya Allah, sabarnya dia. Okay, boleh kesan ni. Boleh kesan dalam bab sabar tadi. Dia akan mencantikkan indahnya akhlak seseorang. Sehingga kan kita yang tengok orang ni, kita kata, ya Allah, kalau jatuh kat kita, geram, kita kata. Tapi ya Allah, macam mana dia boleh sabar kan? Okay, siapa mungkin kat sini dia pernah tengok orang tu yang dia kata kategorikan memang sabar sungguh. Okay, mungkin ada cerita Faizin ke, Iziani ke dalam pengalaman hidup. Dia pernah tengok orang lain ataupun diri dia sendiri. Mana boleh kita nak masuk baku akak sendiri kan nak kata saya sabar. Tak mungkinnya. Okay. Okay, ada tak? Mungkin ada satu cerita ke nak tunjuk betapa sabarnya? Tak ada? Okey, kalau tak ada Ustazah nak cerita sikit. Nak dengar tak cerita ni? Nak dengar. Nak dengar. Okey. Sebabnya Ustazah kan sangat teruja sebenarnya dengan ayah Ustazah Hafizah Musa. Okey?
Sebab memang kita kenal, Ustazah memang kenal dia, kenal. Seronoknya sebab apa? Sebab di saat dia menerima khabar daripada doktor dia adalah kanser tahap 4. InsyaAllah. Okay? Dia masa dia menerima kanser tahap 4 tu dah beberapa tahun yang lepas dah. Lama dah dia dapat kanser ni. Mula-mula kata sakit perut, lepas tu okey sakit rupa-rupanya dia kanser dia dah tahap dia tahap teruk. Apabila doktor panggil saja anak-anak bagi tahu keputusan, dia pun senyum. Alhamdulillah ada alasan. Kalau orang tanya nanti, Musa ni mati sebab apa? Musa mati sebab kanser. Alhamdulillah ada sebab. Allahu Akbar, macam mana dia boleh sabar menerima kategori bahawa dia dapat kanser stage 4. Anak-anak semua menangis, tapi dia dengan tenang semua. Hebat kan? Allahu Akbar. Hebat. Macam mana dia boleh sabar macam tu? Ya Allah. Orang lain yang mati kita tak payah cerita lah ni. Yang hidup, yang masih hidup zaman sekarang ini. Okay? Allahu Akbar. Betapa hebatnya dia ni jaga amanah. Tiap-tiap hari sekarang ni telefon Ustazah Hafizah tanya, Kak Cik ingat ni dah mula start malam Lailatul Qadar, jangan lepas. Ingatkan pada anak kita tiap hari telefon anak kita. Ada telefon mak kita, mak dia nak start nanti 10 Ramadan ini, 10 Ramadan terakhir, jangan lepas ya. Okay. Ya Allah, ayah dia tak pernah telefon Ramadan untuk dapat Lailatul Qadar, ini telefon anak. Ingat, jangan lepas. Ingat, kita sedang memburu Lailatul Qadar ini. Kita nak jadikan dia untuk diri kita, bekalan untuk diri kita. Allahu Akbar. Okay? Allahu Akbar. Moga-moga Allah jadikan kita ni juga orang yang sabar. Paling tidak pun boleh sangkat. Ayah Ustazah Hafizah Musa tu pun ya Allah hebat. Okay? Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Quran hujjah. Quran itu adalah hujah, maknanya kekuatan kamu. Apa-apa alasan untuk diri kamu, kamu akan jadi kuat apabila kamu bagi apa Quran kata. Okay? Tak apa, saya tak kisah asal Allah redha dengan saya. Saya nak radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan kita dan kita pun redha dengan Allah. Okay? Hujah untuk kamu ataupun hujah kepada mereka. Maknanya untuk kamu jadi kuat ataupun untuk lawan orang lain. Okay? Supaya kamu ada kekuatan. Kullun nas yaghdu, dia kata. Semua manusia pergi pada waktu pagi. Okay? Fabai'u nafsah. Lalu dia jual diri dia sendiri, sama ada dia famu'tiquha, membebaskan dirinya daripada neraka, au muqibuha, ataupun dia membinasakan diri mereka sendiri. Jadi manfaatkanlah pada akhir-akhir Ramadan ini, iaitu itqam minan nar, jauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan yang dapat kita buat di sini apa dia? Proses untuk sabar. Proses nak masuk syurga, sabar ini pahala Allah bagi apa dia? Masuk syurga tanpa hisap. Besar tu, masuk syurga tanpa hisap. Okey, oleh sebab tanpa itu mungkin kita minta daripada Faizin. Apa yang Faizin dapat daripada hadis yang Ustazah huraikan tadi? Okey, sebenarnya kan kalau kita bincang, kita orang kata usulkan tentang isu sabar ni, kita hanya boleh lafaz saja sabar. Aku boleh sabar. Tapi hakikatnya, realitinya nak jadi orang yang sabar tu, dia kena dari dalam, kena dari hati. Kalau hati sendiri tak ikhlas untuk bersabar, bagaimana kita nak orang kata nak hadapi dengan ujian dugaan Allah SWT bagi pada kita. Sebenarnya hati kita tu kita kena clean dulu, kena bersihkan dulu untuk menerima ujian dan dugaan Allah, untuk melatih diri kita sabar dengan ketentuan dia. Okey, Iziani, apakah pengajaran daripada hadis yang Iziani dapat daripada apa yang kita bincang tadi? Sebenarnya apabila mula saya melihat matan hadis ni, matan ni agak macam
kurang untuk difahami lah sebab dia mulakan dengan cerita kebersihan. Tapi apabila Ustazah menerangkan tentang apa-apa saja yang kita ingin mulakan kan dalam hidup kita ni mestilah bermula dengan kebersihan. Jadi saya nampak bahawa setiap apa yang tak kiralah dalam ibadah ke dalam apa-apa, mesti kebersihan tu yang menjadi tunjang utama dalam hidup kita. Betul Ustazah? Ya, betul. Nak jadi orang baik kena bersih. Bersih hati, bersih jiwa, bersih luaran, zahir dan juga batin. Tak boleh. Mana kita sampai seronok tak kita hendak? Kita makan makanan yang sedap. Hidan depan mata kita pizza. Tapi pizza tu ada ulat. Agak-agaknya nak makan ke tak nak makan? Tengok pun tak nak. Tengok. Kembang tekak. Penting kan bersih. Tak nak makan. Tapi ada depan mata kita ikan kering je. Ikan kering nampak macam tak sedap tapi kita pun makan nasi. Jangan sanggup tak nak makan nasi dengan ikan kering? Sanggup kan? Kalau banding dengan pizza tadi, bertambah-tambah. Mana pilih pizza yang ada ulat dengan ikan kering. Nak makan nasi mana? Kita ada dua depan mata. Mestilah pilih ikan kering. Walaupun nampak dia kurang menyelerakan tapi dia lebih baik daripada pizza yang kotor tu. Kotor. Subhanallah. Maknanya penting tak bersih tu? Penting. Sangat penting. Ustazah kan biarlah anak dia tak nak cerita tapi Ustazah nak cerita tentang Mak Bashirah kan. Ustazah memang kagum lah dengan Mak Bashirah ni. Tak sebab rasanya kenal lah walaupun taklah sekenal hebat sangat tapi insya-Allah kenal. Jadi kita seronoknya apabila tengok mak dia sebab kebersihan ini kalau pergi ke kedai makan, first yang dia check kedai yang dia nak pergi tu apa dia akan tengok pergi ke dapur tempat orang masak. Betul tak Dek? Ya betul. Betul. Dia mesti akan bersih ke tak bersih dapur orang ni. Dia akan order makanan. Cintai dulu makanan apa yang dia sediakan. Bahan-bahan dia tengok dulu. Subhanallah. Iaitu orang yang teliti supaya yang masuk ini adalah daripada sumber yang bersih. Bersih. Okey Rashidah, mungkin boleh baca apa pengajaran-pengajaran yang dapat kita fahami daripada hadis tersebut. Ada berapa pengajaran yang dapat kita tunjukkan di sini? Ada 6 pengajaran. Okey, mungkin Rashidah boleh baca. Okey, Rashidah buka mic. Okey. Pengajaran yang kita dapat, yang kalau kita tengok dalam skrin yang terpapar ni, kebersihan merupakan sebahagian daripada iman. Kebersihan juga adalah sistem Islam bersifat menyeluruh, merangkumi kebersihan diri, hati, pakaian dan tempat. Bertepatanlah dengan apa yang Ustazah sebutkan sebentar tadi tu. Okey, yang kedua, setiap amal perbuatan seperti zikir akan menambah berat timbangan amal manusia pada hari akhirat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu ganjaran yang sangat besar buat hamba-Nya. Okey. Yang ketiga, solat ialah cahaya yang akan menerangi setiap individu Muslim pada hari kiamat kelak. Solat juga mampu membezakan antara cahaya kebenaran dengan kegelapan, kebatilan dalam kehidupan manusia. Okey. Solat ni pun mengajar kita erti sabar juga Ustazah. Okey, yang keempat. Ni yang terakhir ke ni? Ada lagi? Sabar dapat memberi pahala. Okey, sabar dapat memberi pahala kepada pelakunya kerana sifat sabar itu sendiri sebagai cahaya yang menerangi kehidupan. Okey, seterusnya yang kelima, Al-Quran sebagai petunjuk utama yang perlu diikuti dan menjadi hujah pada hari kiamat kelak. Manusia ditegah daripada menentang atau menyeleweng isi kandungan Al-Quran. Okey, dan yang terakhir, yang keenam,
orang yang mendapat keuntungan ialah orang yang menjual diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjual tu? Menjual dengan mentaati, akhirnya mereka akan selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, begitulah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okay. Jadi kalau kita boleh nampakkan, sebab masa yang tidak mengizinkan untuk kita, okay dah. Subhanallah, kalau kita dapat rumusan menunjukkan kepada kita sabar itu perlu kepada proses. Okay. Dapat kita rumuskan, sabar itu perlu kepada proses. Proses ini kalau sabarnya, dia dapat dilihat, dapat dirasa oleh diri, dapat dilihat oleh orang luar. Diri kita rasa tenang, orang luar nampak rasa, tengok kita pun rasa tenang. Tapi terbalik, kalau kita ni orang yang tak sabar, baru proses nak belajar sabar, orang luar tengok, ya Allah, kesiannya. Orang luar tengok rasa stres tengok kita. Okay? Kita kena kata kita sabar, sebenarnya belum cukup sabar. Yang kalau betul kita sabar, orang luar tengok orang tu tenang. Subhanallah, hebatnya dia. Dia akan jadi macam tu. Subhanallah. Kita kadang-kadang kita sabar juga. Sabar diam, dia mukluk, muncul, dia geram. Kan? Orang tengok geram. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apabila kita nak sabar, nak tak jadi orang sabar ni? Mesti nak jadi orang sabar kan? Ya tak? Jadi nak jadi orang sabar, pertama, sebagai kesimpulannya, apa perlu? Kita kena cakap dengan orang sekeliling. Supaya orang sekeliling boleh bagi feedback kat kita. Dia kata nak sabar tapi marah-marah. Okay? Ni ada orang panggil penghisap kita sentiasa ada. Di samping malaikat ada. Okay? Kena cakap dengan anak. Mak ni nak sabar ni, Umi nak sabar ni, tolong bantu ni nak sabar boleh tak? Makin cakap, makin diuji dia kita nak sabar. Jadi lepas tu apabila kita dah mula dengan langkah pertama, bersiap sedia menerima komentar daripada orang sekeliling. Kalau kita tak bersiap sedia, bermakna tak mungkin akan jadi orang yang sabar. Wallahualam. Rasanya cukup sekadar itu. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang join kita pada pagi ini, dan selepasnya serahkan kepada Faizin selaku moderator kita pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas perkongsian yang cukup hebat pada pagi ini tentang sabar. Kita meneliti, menyusuri hadis yang telah dikongsikan oleh Ustazah, melihat matan hadisnya sendiri, melihat pengajaran hadisnya sendiri tentang konsep sabar. Bukan mudah nak sabar, kita kena latih diri kita untuk bersabar. Jadi saya dengan ini sebagai moderator untuk program Ustazah Suraya, Jom Kopi-Kopi bersama Ustazah Suraya, memohon maaf sekiranya sepanjang pengendalian saya ada tersalah silap, ada tersalah kata, mohon maaf sesungguhnya kekurangan itu datangnya daripada diri saya, dan yang lebih baik itu datangnya daripada Allah SWT. Jadi sekian dulu, mudah-mudahan kita berjumpa lagi, ada rezeki berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam segmen Jom Kopi-Kopi bersama Ustazah Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.